Okey, itu dia sedutan daripada filem Musang Berjanggut. Kita memberikan apresiasi kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Saya nak kongsikan ya, Raja Sophie, ia diterbitkan ataupun ditayangkan pada 1 Ogos 1959. Dibintangi oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Saadiah dan juga Ahmad Nisfu, dan juga disunting oleh H.R. Narayana, dan masa tayangan ataupun durasi tayangan adalah 110 minit, pertama kali ditayangkan di Singapura. Wow, okey. Jadi kalau tadi sedutan yang kita kongsikan kepada para penonton tu ada kena-mengena dengan topik yang kita nak bawakan ni. Okey, beras juga. Itu saja yang boleh dimasak pada hari ini. Tapi beras kita ada banyak grade pada hari ini. Ada banyak macam-macam pilihan. Macam-macam pilihan. Jadi jom kita bersama dengan tamu kita untuk kita perkenalkan Raja Sophie. Okey, dan bersama dengan kita di studio saya kenalkan iaitu Dato' Azman Mahmud selaku Ketua Pengarah Pengawalan Padi dan Beras Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Assalamualaikum Dato'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dato' kerana bersama dengan kami. Kita berbicara ya, memberikan perihal cabaran dan strategi hala tuju industri padi dan beras negara. Kita sedia maklum, sementara itu dalam beberapa tempoh kebelakangan ini banyak perbahasan ya, berkenaan tentang isu perbekalan beras tempatan dan juga isu bagaimana penghasilan padi di peringkat tempatan. Jadi perkara ini memberikan suatu perbincangan lanjut. Mungkin yang berbahagia Datuk boleh kongsikan situasi terkini berkenaan tentang perbekalan beras dan juga padi. Okey, terima kasih ni Sofia dan juga Ismail. Sebenarnya padi dan beras ni isu krisis lah berlaku. Sebenarnya pun berlaku pada tahun 1971. Maknanya ni ketika itu kerajaan telah memutuskan drastik penubuhan lembaga padi dan beras negara. Maknanya itu kaedah yang kerajaan buat pada ketika itu. Dan kita juga berlaku kali kedua krisis yang besar juga pada 2008 di mana negara-negara pengeksport tidak membenarkan mengeksport beras ke Malaysia lah pada ketika itu. Tapi pada ketika itu tidak ada musim, tak ada TikTok, tak ada sosial media, maka tak ada benda ni telah menjadi netizen punya isu lah. Dan pada ketika itu harga beras dunia pada 2008 mencecah sampai 1000 USD. Maknanya pada ketika itu negara tidak membenarkan, sekatan dibuat di seluruh negara untuk tidak membenarkan beras keluar di negara mereka lah. Dan ini Malaysia juga terjejas pada ketika itu. Maknanya pada ketika itu kita terpaksa, menteri kita juga terpaksa memujuk Perdana Menteri juga Raja Thailand untuk menjual beras di Malaysia pada ketika itu. Dan pada tahun 2023 juga berlaku satu lagi. Saya tidak mengatakan krisis, tapi lebih kepada peningkatan harga. Sebenarnya beras di Malaysia ni mencukupi. Kita ada lebih kurang dalam 52% beras tempatan dan juga selebihnya 47% adalah beras import lah. Kita beras putih import. Dan kita dapati pengeluaran beras putih tempatan kini tidak boleh kita capai 100% lah. Kerana yang pertama, kerana kita banyak cabaran yang kita telah hadapilah. Keluasan kita. Keluasan kita tidak sampai 700,000 hektar musim tanam, dan kita 60% baru menanam 2 musim. Hanya 40% masih 1 musim. Kalau kita bandingkan negara-negara di Asia Tenggara yang lain, contohnya seperti Indonesia lebih daripada 15 juta hektar, Thailand 10 juta hektar, dan Vietnam hampir 8 juta hektar. Kalau kita masih lagi 700,000. Dan mereka menanam dah 3 musim, 4 musim 1 tahun. Maknanya apa menyebabkan mereka boleh capai tahap SSR mereka? Kerana yang pertama, benih padi mereka lebih singkat, bawah 70-80 hari. Ketiga-tiga negara yang saya sebut tadi. Kita masih lagi dalam proses 110 hari. Maknanya itulah perubahan-perubahan yang kita kena buat untuk memastikan SSR kita mencapai 100% dalam masa 5 hingga 10 tahun akan datang. Baik Dato', jadi selanjutnya apa antara tindakan kementerian untuk melihat penyelesaian kepada isu beras susulan keputusan mesyuarat khas NAKOL yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini pada 19 Mac 2024 yang lalu. Seperti mana yang kita tahu, ada 4 inisiatif yang telah pun dibentangkan. Dan apa antara keputusan daripada mesyuarat tersebut? Pada mesyuarat NAKOL pada 19 hari bulan yang lepas, kita telah pun membentangkan cadangan jangka pendek dan jangka panjang. Hari ini saya bercerita tentang jangka pendek terlebih dahulu. Yang pertama, keputusan telah dibuat mengenai tentang kita penurunan harga. Beras import 2 hingga 3 ringgit lah dalam pasaran. Maknanya kalau hari ini beras import
atas RM38, maknanya sekarang ni kita boleh dapat RM36, RM37. Maknanya ini salah satu inisiatif semua pihak, termasuk pengorbanan dari pihak Bernas sendiri sebagai pengimport tunggal untuk mengurangkan kos ni borongnya, dan juga dari peringkat pengilang dan juga pemborong dan juga peruncit menurunkan RM2 hingga RM3. Maknanya ini salah satu inisiatif Kerajaan Malaysia Madani lah untuk prihatin tentang kos sara hidup yang dihadapi oleh rakyat Malaysia lah. Yang kedua, kita memastikan 140,000 metrik tan beras tempatan yang berada di kilang-kilang sekarang ni perlu diproses segera untuk kita lambatkan ke pasaran. Kita buat 3 pendekatan. Yang pertama, kita lambatkan ke pasaraya, bermula pada semalam lagi. Yang kedua di LPP, di semua ni pusat LPP, ini Lembaga Pertubuhan Peladang, dan juga yang ketiga adalah di Fama lah. Dan kita juga akan teruskan ni penjualan agromadani supaya ini kita dapat mengatasi masalah-masalah di pinggir bandar dan juga luar bandar. Di pasar di bandar-bandar boleh untuk mendapati di pasar-pasar raya yang terbuka. Cuma saya nasihatkan kepada terutama pada peniaga lah. Kalau membeli beras, terutama beras tempatan, jangan borong, because saya tahu mereka ingin mengurangkan kos. Bahawa ni bila saya terbaca, alasan yang diberi oleh peniaga adalah bahan mentah. Tetapi sebenarnya kalau 10 kilo kita beli beras, kita boleh hidang 100 pinggan nasi. Maknanya kalau kita beli beras dengan harga RM38 sekilo, maknanya kalau satu pinggan 38 sen. Dan kalau saya tengok dalam Grab pun pada hari ni, pagi ni saya cek, satu nasi kosong RM3.50. Maknanya kalau 38 sen kos you untuk padi, untuk beras saja, kenapa nasi kosong RM3.50? Hampir 300%. Maknanya jangan mengambil peluang. Maknanya peniaga-peniaga perlu juga prihatin tentang hari ini. Kerajaan telah berkorban, Bernas juga berkorban, pemborong dan peruncit berkorban, dan kita harap supaya peniaga-peniaga juga tidak menaikkan sampai 300% daripada kos bahan mentah yang ada sekarang ni. Saya berbalik semula kepada isu pembekalan dan juga isu padi tempatan. Kita faham ada usaha yang dilakukan berkenaan tentang projek di Skinchan dan juga difahamkan di Sabah kalau tidak silap saya untuk penanaman padi secara bertingkat itu. Jadi di manakah progresnya kalau boleh digambarkan pada ketika ini, kerana kita ingin mengetahui apakah dalam tempoh yang singkat ini perbekalan beras tempatan itu boleh dipercepatkan melalui proses penanaman padi di kawasan-kawasan yang disebut. Kita pada tahun ini dilancarkan gelombang padi. Maknanya kita kena buat satu perubahan dan juga lonjakan mega. Kita tak boleh lagi bergerak dalam keadaan momentum yang sama. Sebab tu kita YB Menteri Pertanian telah pun melancarkan gelombang padi. Kita namakan pada 16 Januari yang lepas. Maknanya ini adalah satu pendekatan. Salah satu yang cuba kita tekankan adalah sawah berskala besar ataupun Smart SPB ala Skinchan. Kenapa kita pilih Skinchan? Because hasil yang kita dapat di Skinchan yang pertama melebihi 10 metrik tan. Kalau kita tengok purata di seluruh negara hanya masih 3.5 metrik tan. Kenapa? 7% adalah disebabkan oleh pengurusan sawah padi itu sendiri. Di mana kita memperkenalkan ala Skinchan ini supaya kos, yang pertama kos lebih jimat dan buat skala besar. Purata kita punya petani hampir 60%. Dia punya keluasan ni sawah padi antara 1.39 hektar saja ataupun 3 ekar saja. Maknanya kalau kita tak bergabung, mereka tidak akan dapat meningkatkan pendapatan dan tidak boleh meningkatkan hasil. Itu yang cuba kita buat. Dan kita telah pun lancarkan ala Skinchan ni termasuk di Sabah, di Sarawak dan juga di Kedah, Kelantan, dan juga baru-baru ini yang di Tuan Agong yang lepas telah pun menanam padi ala Skinchan di Pekan Pahang. Maknanya ini pendekatan yang kita buat supaya bila melibatkan sampai tahap raja-raja terlibat dengan sawah padi, kita harap ianya dapat kita tingkatkan dalam masa singkat supaya pengeluaran padi kita dapat ditingkatkan. Dan kalau kita dapat tingkatkan daripada 3 metrik tan kepada 7, sebenarnya kita dah jadi negara pengeksport. Mana 109% kita dapat. Maknanya selepas ini mungkin Malaysia antara negara pengeksport. Saya tidak anggap ini sebagai angan-angan. Saya rasa benda ini boleh kita capai. Realistik.
kalau kita menggunakan metod dan juga kaedah yang betul. Okey, baik. Okey, dan selain daripada itu Datuk, ialah berdasarkan cadangan Kementerian Perhubungan dengan pelan tindakan baru industri padi dan beras seperti yang dikongsikan tadi kan, ada 2 lokasi di Sekincan dan juga Sabah. Apa lagi antara perkara lain yang mungkin penambahbaikan untuk menambahkan lagi? Okey, dalam gelombang padi yang kita cadangkan, kita ada 12 inisiatif. Tapi cuba saya rangkumkan daripada 12 tu. Yang pertama, benih padi sah yang kita gunakan oleh petani-petani ini, kita kalau boleh kita nak kurangkan daripada 110 hari kepada sama macam di negara-negara Thailand, Vietnam dan juga 80 hari. Maknanya bawah 80 hari. Dan sekarang ni kita pun dah bekerjasama dengan Indonesia untuk mengeluarkan benih padi sah, dan saya harap perkara ini dapat kita realisasikan di Malaysia. Selewat pada tahun 2025. Maknanya selepas ni kita nak petani kita full time. Tanam padi dalam 3 hingga 4 kali setahun. Maknanya bila kita boleh bukan lahirkan petani saja, kita akan lahirkan usahawan dalam industri padi dan beras. Saya nampak benda ni realistik. Yang kedua, kita cuba atasi masalah tanah jerlus. Tanah jerlus ni disebabkan sistem pengairan yang tidak bagus. Hampir 2,000 hingga 3,000 hektar di Kedah, walaupun kawasan Jelapang masih lagi tidak lengkap dengan pengairan. Jelapang Padi Negara masih tidak lengkap. Hanya 40% pengairan infrastruktur di Kedah. Maksudnya kita kena fokus tentang tanah jelus yang pertama. Yang kedua, di kawasan Kerian. Kita tengok hampir 3,000 juga hektar. Ini kawasan-kawasan yang kita kena beri tumpuan supaya kawasan-kawasan Jelapang yang kita sebutkan ini tidak ada tanah jelus, dan kita boleh selamatkan padi-padi yang ada dan kita boleh meningkatkan hasil para pesawah lah. Yang ketiga, kita cuba tingkatkan dari segi pengairan. Kalau kita tengok sistem pengairan yang kita ada ni, kita masih menggunakan sumber air hujan. Dan kalau kita pernah berlaku tahun 2019 di Kedah, bila sumber air empangan kering, kita terperangkap dengan sumber air. Kita terpaksa menggunakan air bawah tanah. Mungkin air bawah tanah tidak cukup. Kita terpaksa menggunakan pembenihan awan. Dan untuk jangka panjang, saya mencadangkan, Kementerian mencadangkan ada sistem piping digunakan. Maknanya kalau air-air banjir yang ada, kita takungkan. Dan kita boleh rancang bila kita nak tanam padi, bukan faktor cuaca. Itu yang cuba kita buat. Yang keempat, kita fokus tentang kehilangan lepas tuai. Kalau ni Sofia dengan Ismail tengok, kebanyakan padi bila kita tuai daripada sawah padi kepada kilang, kita menggunakan lori dan juga tidak tutup cara yang lengkap. Maknanya padi-padi bila jatuh di jalan raya, hampir 5 hingga 8%. Maksudnya kalau ini kita boleh tingkatkan, kita boleh selamatkan padi kita untuk kegunaan ni beras negara lah. Ini. Betul. Yang seterusnya, kita juga memperkenalkan sistem pembayaran online. Kebanyakan yang berlaku sekarang ni, pesawah-pesawah bila jual padi di kilang, mereka menggunakan sistem ni tunai. Dan kali ini kita tak nak. Kita telah buat projek rintis di Selangor. Selepas ni di Terengganu dan juga di Kelantan. Kita harap selepas ini kita nak supaya semua petani, bila ada sistem jual beli padi menggunakan, mesti ada dalam transaksi akaun. Maknanya tidak lagi bila kita sampai ke kilang, lori longgokkan padi, duit terus masuk dalam akaun. Bukan lagi menggunakan tunai. Sebab ini kita mengelakkan daripada orang tengah. Ini kita boleh selamatkan dan kita boleh tingkatkan dia punya pendapatan. Dan bila mereka ada akaun, kredit dan debit ni, mereka boleh buat pinjaman kepada bank. Ini cara kaedah yang cuba kita buat dalam masa terdekat dalam gelombang padi. Agropreneur kita kata. Agropreneur. Yang berbagi Datuk. Dulu difahamkan kita maklum amalan asasnya 2 kali tuaian dalam masa setahun. Kita pernah mencadangkan supaya dalam masa 2 tahun itu 5 kali tuaian. Jadi apakah dengan penggunaan automasi dan juga pengaplikasian machinery secara sepenuhnya ataupun hampir sepenuhnya ini boleh memungkinkan untuk proses penuaian dan juga penanaman ataupun penyemaian benih itu akan dapat dilaksanakan dengan cepat untuk mencapai kadar proses lebih daripada 80 yang dikatakan tadi. Sebenarnya kalau ikut cadangan kita buat projek ni rintis lah untuk 5x2. Maknanya di Mada Kedah, dan kita dapati ianya positif meningkatkan hasil. Dan penggunaan mekanisasi sebagaimana yang dicadangkan bukan setakat drone, tapi jentanam ataupun transplanting tu menggunakan kaedah. Kita boleh jimat antara
5 hingga 10 hari daripada kalau kita tanam secara biasa. Okey. Ini kaedah-kaedah yang cuba kita buat. Kalau kita tanam benih padi dalam sekitar 80 hari, kalau kita menggunakan sistem transplanting ni, kita boleh jimatkan lebih kurang 75 hari. Maknanya kita bila kita kurangkan penanaman padi, kita boleh jimatkan kos. Ya. Dan kita juga boleh mengelakkan daripada faktor cuaca. Itu yang penting sebab kita sekarang berdepan dengan masalah cuaca. Betul. Kalau tanam padi ni Sofia dan Ismail kalau ikut sesuai waktu tanam ni, suhu yang tanam padi 34 darjah ke bawah. Dan baru-baru ni kalau pergi ke Kedah dah sampai mencecah 41 darjah Celsius. Maksud dia itu tak sesuai. Maknanya padi akan jadi ringan. Ini benda-benda yang cuba, tapi kita tidak boleh elakkan. Kita tak boleh bagikan alasan because negara-negara seperti Thailand, Vietnam juga Indonesia sama cuaca dengan kita. Kenapa kita masih bergerak dalam momentum yang tidak sama macam mereka? Maknanya itu yang pendekatan yang kita buat, kementerian buat supaya kita berlari sama laju dengan mereka selepas ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih yang berbagi, Datuk. Kita harapkan dengan inisiatif dan juga tujuan progres itu akan dapat memberi manfaat kepada aspek keterjaminan makanan dan juga perbekalan beras dalam negara, insyaAllah. Baik, itu dia. Terima kasih kami ucapkan kepada Datuk Azman Mahmud, merupakan Ketua Pengarah Pengawalan Padi dan Beras, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Terima kasih, Datuk. Okey, terima kasih, Datuk. Kita nak ke mana selepas